Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Jadi hari ini kita buka tirai lah kembali di Apa Khabar Malaysia. Saya Nur Salihah Azmi bersama rakan tugas. Dan saya Nurul Hidayah Umur. Dan kalau kita saksikan ketika ini cuaca di luar mendung sahaja dan ketika ini juga kita mengalami orang kata apa musim hujan. Musim tengkujuh, musim hujan. Dan berhati-hatilah dalam melakukan sebarang aktiviti khasnya melibatkan perjalanan rancang, perjalanan anda dan di kawasan pantai timur ketika ini yang beberapa negeri pun dan juga di negeri utara mengalami banjir kan. Itu kita nak mengucapkan orang kata apa lebih berhati-hatilah dan semoga musibah ini beransur menjadi lebih baik, orang kata apa dipermudahkan segala urusan dan yang paling penting jaga kesihatan, jaga diri dan jaga ahli keluarga. Elakkan anak-anak main kawasan air hujan banjir. Kadang-kadang kita nampak seronok tapi kita tak nampak, tak sedar bahaya itu turut mengundang. Khasnya aliran elektrik waktu ini seharusnya dimatikan, ditutupkan untuk mengelakkan lebih risiko besar akan berlaku. Orang kata apa di waktu-waktu tengkujuh ini, di waktu-waktu hujan, kita tengok kat KL pun petang-petang ya Nurul, dari Bukit Petir dengan hujan lebat. Pastinya lah kalau anda nak keluar, mungkin kita nasihatkan untuk anda semak ramalan cuaca. Dan yang pastinya sekarang Met Malaysia pun dah ada aplikasinya sendiri iaitu My Cuaca. Jadi boleh kita semak, nak keluar tu tengok dulu telefon dan kita tengok dulu cuaca apa yang akan terjadi pada hari itu. Sebab ini sangat penting Salihah, sebab kita nak menguruskan urusan kita. Tahulah kita nak cuci baju pukul berapa. Kalau pukul nak anak kain-kain tu agak-agak jemur tu, jemuran tu kering pukul berapa. Ni janganlah pula kes kalau nak cuci tilam waktu-waktu musim tengkujuh itu yang jadi kes. Bawa tilam pergi ke kedai dryer nak keringkan. Itu masalah lain yang tak sepatutnya berlaku. Ya, jadi jaga diri anda, peka dan teliti dengan keadaan cuaca persekitaran. Tapi satu yang cukup penting juga kita kongsikan dengan anda di Apa Khabar Malaysia. Mungkin hari ini kita nak kongsi di portalbernama.com dulu. Okey, ini saya nak kongsikan ya seperti mana kita pula kongsikan tadi kita dah bercakap mengenai keadaan cuaca memainkan peranan. Itu tidak dapat kita nafikan di mana ketika ini ianya turut mengakibatkan kekangan terhadap tanaman yang turut terjejas. Okey, antaranya yang kita dapat lihat iaitu isu harga benih padi yang diperkatakan ketika ini menjadi keluh kesah para petani apabila harganya terus meningkat naik. Dan justru itu menerusi keadaan Madani yang prihatin sekali. MADA menerusi agensi lain diarahkan selesaikan isu harga benih padi sah. Demikian ya menurut Datuk Seri Muhammad Sabu yang juga Menteri Keterjaminan Makanan turut mendesak dan menggesa Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan mengarahkan beberapa agensi serta pengilang benih padi sah untuk menyelesaikan segera aduan berkaitan kelewatan bekalan serta penjualan BPS yang melebihi harga ditetapkan kerajaan. Katanya arahan itu dikeluarkan susulan aduan daripada beberapa pertubuhan petani dan juga pesawah berkaitan isu berkenaan hingga beliau sendiri terpaksa turun padang semalam untuk memantau dan juga memeriksa 2 kilang yang mendapat permit mengeluarkan BPS di Kedah dan hasil pemeriksaan yang dibuat telah mengenal pasti beberapa isu yang menyebabkan gangguan BPS ketika ini dan pihak pengilang turut memberi komitmen untuk membekalkan BPS dengan kadar segera kepada MADA bagi kawasan-kawasan di luar seliaan MADA. Dan justru itu ya menurut Menteri Muhammad Sabu juga berkata tindakan tegas perlu dikenakan kepada mana-mana pihak agensi ataupun pihak yang gagal mematuhi arahan penjualan benih padi pada harga RM45 per kampit 20 kilogram. Okey, ini dapat kita lihat ya banyak pihak cuma menangguk di air yang keruh, memanipulasi dan mengambil kesempatan di atas kesukaran pihak lain. Dan berikutan dengan harga benih padi yang meningkat ini turut mengakibatkan terjejasnya penanaman padi di beberapa kawasan yang tidak melaksanakan penanaman, hanya sesetengah kawasan saja iaitu jumlah skala yang kecil saja meneruskan penanaman ini dan diharapkan dengan langkah kerajaan yang lebih efisien ini akan membuatkan pihak yang bertanggungjawab ini memainkan peranan mereka sepatutnya dan tidak sesekali begitu mudah sekali untuk mengambil kesempatan di atas kesukaran orang lain. Dan kita harapkan supaya segala usaha dapat disegerakanlah berkaitan tentang benih padi sah ni. Segala kita tak nak juga ya bekalan padi secara seterusnya itu terganggu selepas ini. Dan itu berkenaan tentang benih padi sah ini sesuatu yang penting juga kita nak kongsikan bersama dengan anda berkenaan tentang plan jalinan digital negara ataupun lebih sinonim untuk dipanggil sebagai jendela. Jadi di antara perinciannya fokus plan jalinan digital negara jendela akan memberikan tumpuan kepada kawasan-kawasan yang berkaitan
di IPTA, tentera dan juga di beberapa kawasan lagi. Dan kepada penyedia liputan internet di IPTA dan juga kamp tentera dan juga lebuh raya, diharapkan pencapaiannya mensasar 100% liputan internet di kawasan berpenduduk menjelang 2025. Dan kita tahulah dalam zaman digitalisasi ini, keperluan ini adalah satu yang sangat penting buat semua tempat yang kita sebutkan sebentar tadi ya. Ketua Pegawai Operasi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC, Datuk Muhammad Ali Hanafiah Muhammad Yunus berkata, sejak jendela dilancarkan pada 2020, liputan internet di kawasan penduduk yang telah diperluaskan sehingga 97.03%. Saya kira ini peratusan yang agak tinggi selepas kempen jendela ini dijalankan supaya liputan jalinan internet ini berjalan dengan lebih lancar di kawasan tersebut. Jadinya pihak-pihaknya juga menerima seperti kawasan di IPTA, kamp tentera dan juga lebuh raya ini akan ditambah baik juga di dalam program jendela tersebut. Tambahan lagi mengenai ketersambungan 5G yang telah dimulakan sejak 2021, liputan kini telah mencapai 73% populasi dalam kawasan yang berpenduduk sejak Oktober ianya dilancarkan. Jadi saya kira ini sesuatu inisiatif ataupun program yang perlu diambil teliti juga supaya dapat dijalankan seperti tadi disebutkan kawasan-kawasan yang terlibat, iaitu kawasan kamp tentera, IPTA dan juga yang berpenduduk tinggi ya. Dan seterusnya kita kongsikan juga antara yang kita dapat lihat ketika ini Salihah ya, pembangunan begitu pesat sekali yang kita dapat nikmati dan dapat kita saksikan di sekitar kita, khasnya pembangunan perumahan ataupun kediaman. Kalau kita dapat lihat banyak kediaman yang berimpak tinggi, iaitu mempunyai kediaman seperti kondominium mewah ataupun komuniti berpagar, yang kita lihat banyak antara kediaman ini siap dibina tetapi tidak terjual. Di manakah silapnya? Dan difahamkan ya, sebanyak 26,286 unit rumah disiap dibina dengan nilai 18.3 bilion didapati tidak terjual berbanding 135,614 unit rumah yang dilancarkan berdasarkan data awalan suku kedua 2023 yang dikeluarkan Pusat Maklumat Harta Tanah Negara. Dan ini menunjukkan penurunan sebanyak 50.3% dari segi jumlah unit dan penurunan 0.6% bagi nilai berbanding tempoh yang sama tahun lepas. Ini difahamkan permintaan mungkin tidak banyak seperti penawaran yang diberikan menjadikan impak rumah yang siap tetapi tidak terjual, dan seharusnya ya mungkin ada langkah-langkah tertentu patut diambil, mungkin ada harga yang patut diturunkan, memahami dengan senario ketika ini. Bukan rakyat kadang-kadang tak nak beli rumah, tetapi mungkin keadaan ekonomi ketika ini yang membuatkan terpaksa hentikan seketika keinginan tersebut. Itu di antara petikan berita semasa yang kita kongsikan di portal bernama.com. Dan seperti biasalah, jikalau anda ingin melihat lebih banyak perkembangan berita semasa, sila layari portal kami iaitu bernama.com. Dan kita juga nak semak ramalan cuaca, dan selepas itu ke bilik berita bersama rakan tugas. Silakan. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani dari Bilik Berita bersama saya Helena Pahlavi, dan kita mulakan dengan laporan berikut. Kestabilan politik amat penting, tetapi dasar yang jelas adalah sama penting bagi mana-mana ekonomi untuk berkembang maju. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, walaupun dasar yang jelas dan konsisten adalah diperlukan, pelaksanaan dasar yang berkesan turut memainkan peranan penting untuk menarik pelabur. Then, of course, effective implementation. We all talk about ease of doing business.
Beliau yang juga Menteri Keuangan berkata demikian apabila ditanya mengenai instrumen yang paling penting bagi pemimpin politik daripada ekonomi sederhana untuk bekerjasama dengan komuniti perniagaan dan kerjasama ekonomi dalam kalangan rakan kongsi mereka di rantau Asia Pasifik. We all talk about one-stop agency, and I used to remind my bureaucrats, the one-stop agency does not mean that it stops there. It means that you have to facilitate and accelerate the process with clear procedures and policies. Menurut Datuk Seri Anwar, Malaysia amat bertuah kerana telah menarik pelaburan dari China, Amerika Syarikat, Eropah dan juga dari rantau ini yang mengatasi jangkaan. Negara seperti Malaysia dan kumpulan serantau seperti ASEAN tidak harus dipaksa melihat dunia ini dan kuasa-kuasa besar dalam set minda Perang Dingin. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keadaan pada masa ini adalah lebih berkecamuk dan kompleks yang memerlukan negara-negara sama ada besar atau kecil untuk berganding bahu serta bekerjasama dan tidak melakukan sebaliknya. Oleh kerana itu, pertemuan di antara Presiden Amerika Syarikat Joe Biden dan Presiden China Xi Jinping di luar kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC adalah penting. Terlalu banyak isu kontroversi yang sedang dihadapi, kata Datuk Seri Anwar yang turut memberi contoh seperti peperangan di Ukraine dan Gaza. Beliau berkata demikian dalam sesi soal-jawab di sidang kemuncak Ketua Pegawai Eksekutif APEC ke-30 bertemakan The Global Economy and State of the World semalam. Communication of University China berharap dapat menjalin kerjasama lebih erat dengan Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama dalam bidang berkaitan amalan media antarabangsa dan model komunikasi baharu. Profesor Yong Yan Kyu, Timbalan Dekan Institute for a Community with Shared Future University berkata, industri media di Malaysia dan China menghadapi cabaran yang sama, terutamanya daripada media sosial dan digital. Justru kedua-dua pihak harus mengadakan lebih banyak dialog dan persidangan untuk berkongsi pengalaman dan pertukaran idea. Bagi beliau, bernama mengagumkan kerana mempunyai stesen TV, stesen radio dan media baharu tersendiri. CUC juga berminat dengan peranan yang dimainkan oleh bernama dalam mempromosikan hubungan China-Malaysia selain berharap lebih banyak kerjasama antara media daripada kedua-dua pihak untuk tahun hadapan sempena ulang tahun ke-50 hubungan diplomatik Malaysia-China. Terdahulu, Prof. Zhong bersama 9 pelajar melawat wisma bernama dengan disambut pengerusi bernama Datuk Seri Wong Chun Wai, Ketua Pengarang Nurul Afida Kamaluddin dan Timbalan Ketua Pengarang Perkhidmatan Berita Arul Raju Duraraj. Kelantan tidak pernah dipinggirkan daripada aspek peruntukan pembangunan dalam Belanjawan 2024, terutamanya melibatkan infrastruktur jalan meskipun ditakbir oleh pembangkang. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, daripada jumlah keseluruhan RM9.511 bilion yang diperuntukkan kepada Kementerian Kerja Raya, Kelantan merupakan negeri yang menerima peruntukan paling tinggi. Sebentar tadi kalau tak silap saya, salah seorang daripada ahli yang berhormat ada membangkitkan Kelantan dianak tirikan dan peruntukan sangat sedikit. Saya nak beritahu bahawa Kelantan merupakan peruntukan yang tertinggi di Semenanjung. Di Semenanjung, tidak termasuk Sabah dan Sarawak yang berhormat pengusi. Sekian dari Bilik Berita dari Sungai ke Senggara, Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia Madani. Ya, terima kasih terus setia bersama dengan kami di Apa Khabar Malaysia. Dan untuk pagi ini, sesuatu yang cukup penting saya kira khususnya untuk golongan lelaki tetapi buat kita semua sebagai pengetahuan dan juga informasi juga. Kita nak berbicara berkenaan kanser prostat, Nurul. Ya, kanser prostat. Kanser prostat sama ada kita sedar ataupun tidak, ia merupakan antara kanser ketiga yang didominasi oleh lelaki yang paling membunuh untuk golongan lelaki kerana ianya dikesan secara orang kata dah
stage yang seterusnya kerana ianya adalah merupakan pembunuh dalam senyap. Okey, kadang-kadang kesihatan kita ni Saliha, seringkali kita abaikan, kita akan rasa alah sikitlah. Itu membuatkan antara kenapa sesuatu perkara yang mudah tu akan menjadi memburukkan lagi keadaan. Dan untuk bercakap mengenai kanser prostat, pastinya kita membawa pakar hari ini. Bersama kita di studio adalah Dr. Yeo Wei Sian, merupakan pakar perunding urologi Pusat Perubatan Universiti Malaya. Selamat pagi doktor, apa khabar? Selamat pagi. Okey doktor, saya tertarik dengan topik kita hari ini iaitu mengenai kanser prostat. Dan difahamkan kanser prostat ini merupakan kanser pembunuh di kalangan lelaki, merupakan kanser ketiga yang kes terbanyak sekali di Malaysia. Di Malaysia yang dihidapi oleh kaum lelaki. Betul. Dan mungkin doktor boleh huraikan lebih lanjut mengenainya. So, kanser prostat ini sebenarnya barah yang terjadi di kelenjar prostat lah. Dan kelenjar prostat itu adalah salah satu kelenjar yang cuma ada di kaum lelaki saja. So, kaum wanita tak ada. Fungsi kelenjar prostat itu adalah untuk menghasilkan air mani. Cuma kaum lelaki yang ada. Bila dia dengan proses penuaan usia meningkat, secara lazimnya kebanyakan lelaki kelenjar prostat itu akan membengkak. So bila dah menjangkaui usia 50-60an, kelenjar prostat itu cukup membengkak, maka akan terjadilah tanda-tanda macam kencing tu perlahan, tersekat-sekat, kadang-kadang kencing tak puas, kencing kerap waktu malam. Semua gejala ni sebenarnya lebih kepada sebab kelenjar prostat itu bengkak. Tapi pada masa yang sama, prostat itu membengkak, kadang-kadang dia boleh terjadi sel-sel barah juga. Jadi dia, kalau nak tanya ada apa-apa gejala yang khusus kepada kanser prostat ke, dia tak sangat. Biasanya dia bertindih sikit dengan gejala-gejala pasal bengkak kelenjar prostat. Kalau dah ada gejala, biasanya dia gejala tahap yang teruk. Macam sakit tulang belakang ke, yang itu lebih kepada gejala yang teruk. So saranan doktor adalah sebenarnya bara kanser atau prostat kanser ni dia tak ada gejala yang khusus sangat. Tapi kalau dalam golongan yang berisiko tinggi, seumpama kalau ada riwayat keluarga siapa-siapa yang ada masalah barah kanser prostat atau breast cancer atau ovarian cancer, dan ada disarankan untuk membuat saringan awal. Okey, baik doktor. Mengikut statistik, kebanyakan kes-kes yang dicatatkan ataupun direkodkan inilah 70% dia berada di stage ataupun tahap 3 dan 4. Jadi mengapa situasi ini berlaku? Adakah ianya tidak mendapatkan rawatan awal, ataupun mungkin mereka ini tidak, mungkin golongan lelaki ini tidak mengambil pencegahan awal, ataupun mungkin bagaimana? So ada beberapa benda yang saya nak huraikan. Satu adalah kelenjar prostat itu sebenarnya tak ada apa-apa cara untuk dicegah. So yang penting adalah pengesanan awal. Memang betul statistik negara kita atau kebanyakan di Asia Tenggara ni adalah kebanyakan kanser prostat ini dikesan di tahap peringkat lambat, peringkat akhir. Dan statistik negara kita memang macam tu. Dalam 70% dikesan pada peringkat ketiga ke keempat, iaitu sel-sel barah itu dah merebak ke bahagian lain badan macam tulang belakang ke atau otak ke. So itu bukan sesuatu yang bagus. Sungguh pun dia masih ada rawatan, tapi itu bukan sesuatu yang bagus. Sebab kalau dikesan awal, kanser prostat itu sebenarnya boleh diniahkan, boleh dirawat sepenuhnya. Dan lepas rawatan itu tak perlu sambung rawatan lagi. So kenapa lambat? Ada banyak sebab lah. Saya rasa satu adalah kesedaran secara umum. Kesedaran kita tak banyak. Banding dengan di negara-negara barat, mereka memang buat saringan awal 45 tahun, 50 tahun dah buat saringan. Dan saringan ini bukan sesuatu yang susah. Dia sebenarnya melibatkan satu ujian darah saja, iaitu ujian PSA. Kalau ada pergi buat pemeriksaan badan, sebenarnya dia tik salah satu ekstra ujian tu, dia macam tumor marker, PSA tu tik, dan kita akan pantau. Kalau dia tinggi, then kena jumpa doktor pakar untuk siasatan lebih lanjut lah. Tapi the good news is berita baik ni adalah di
Klang Valley dengan statistik terkini dalam 2-3 tahun ni kita ada nampak statistik yang dikesan peringkat lambat tu semakin menurun. Maksudnya dah ada kesedaran lah di kalangan masyarakat. Dah mula, tapi kita berharap dengan program-program yang sebegini kita boleh meningkatkan kesedaran supaya kita boleh mengelakkan daripada dikesan terlampau lambat. Dan doktor, kita nak tahu juga antara golongan yang paling terdedah ataupun paling berisiko untuk menghidapi kanser prostat ini. Golongan berisiko tinggi biasanya usia lebih tinggi. Okay. Dia berbeza bergantung pada kaum serta tempat region lah. Dan satu lagi adalah kalau dia ada sedikit faktor genetik. So kalau ada keturunan keluarga siapa-siapa yang ada masalah kanser, dan risiko mendapat kanser prostat ini berganda. Itu dia. Dan doktor, benarkah ini dilema yang dihadapi oleh penghidap kanser prostat inilah kebiasaannya, pada pandangan mereka sekiranya berlakunya kanser prostat ataupun mengalaminya kanser prostat ini umpama kehidupan mereka akan berakhir, adakah rawatan yang diberikan ataupun jenis rawatan harapan terhadap mereka hasil daripada segi rawatan perubatan? So dia pengesanan kanser prostat itu bukan akhirat, okey. Tapi kita nak sarankan supaya dikesan awal supaya rawatan, pilihan rawatan dan juga kesihatan seseorang penghidap itu lebih sihat untuk mendapat semua rawatan yang boleh diterima. Tapi memang banding dengan kanser lain, kanser prostat itu dikira lebih senang dirawat lah kira, ya. So sungguh pun pada tahap akhir atau peringkat akhir masih ada rawatan dia dan dia bukan pengakhiran. So maksudnya kalau berbanding dengan kanser lain yang kat peringkat 4 mungkin akan menemui ajal dalam 1 tahun, tapi dengan kanser prostat dengan rawatan kadang-kadang secara lazimnya 3 tahun sampai 4 tahun. Sungguh pun peringkat 4 dah merebak seluruh badan dengan rawatan. Okey doktor, kita nak tahu juga kalau daripada segi kanser prostat ini bagaimanakah cara untuk mengesannya, kerana ianya merupakan antara kanser yang dalam senyap, tiada simptom, dan cara nak mengesannya pun mungkin agak sukar, ya. Mungkin daripada kaedah sudut perubatannya untuk mengesannya bagaimana? So macam saya huraikan tadi, langkah pertama adalah kalau ada risiko tinggi, dan buatlah pemeriksaan darah PSA itu. Itulah ujian saringan yang paling lazim. Tapi kita tak bergantung pada satu ujian saja. Kita tengok trend PSA itu. Kalau dia semakin meningkat, maksudnya mungkin ada masalah dengan kelenjar prostat. Lepas tu kena jumpa doktor lah. Sebaik-baiknya doktor pakar untuk buat pemeriksaan lebih lanjut. Kalau doktor pakar rasa ada kemungkinan mungkin menghidap kanser prostat, doktor pakar akan buat pemeriksaan kelenjar prostat itu. Dan itu melibatkan pemeriksaan kelenjar itu pakai jari. Jari itu kena dimasukkan melalui lubang dubur untuk periksa, dan kalau dia rasa kalau doktor rasa kelenjar prostat itu abnormal, dan doktor akan cadangkan atau nasihatkan untuk buat biopsi. Jadi doktor, mungkin kepada kita semua, kalau ada orang terdekat ataupun keluarga yang didiagnos mempunyai kanser prostat ini, pastinya kita juga inginlah memberikan sokongan moral dan juga mental serta emosi. Kadang-kadang kerana ada juga bila setengah orang itu dah diketahui mempunyai kanser kan, jadi moralnya itu terus merudum. Jadi mungkin kita nak tanyakan selepas ini dulu. Betul. Dan kita akan berhenti rehat seketika dan kembali selepas ini. Hai, terima kasih di atas kesetiaan anda. Kalau tadi kita berhenti rehat seketika, sebelum berhenti Salihah ada bertanyakan kepada doktor, ya, bagaimanakah caranya kita nak memberikan sokongan emosi kepada pesakit kanser prostat ini supaya mereka rasa diri mereka ini tidak begitu terbeban dengan penyakit yang mereka hadapi. Terima kasih untuk soalan itu. Soalan yang bagus. Semua orang yang dikesan prostat kanser memang akan melalui satu proses kemurungan sebelum boleh menerima hakikat bahawa ada kanser prostat. Doktor cuma nak kata jangan putus harapan sebab rawatan tu banyak, dan banyak rawatan itu boleh memulihkan kanser prostat. Tapi memang sokongan daripada kawan-kawan, keluarga, saudara mara itu sangat penting. Tapi dengan kesedaran kita sekarang ni, memang kita ada satu grup kanser prostat survivor, dan mereka sangat aktif, sangat giat. So biasanya kalau pesakit kanser prostat
yang baru dikesan di pusat perubatan saya, kita akan get them in contact dengan prostate cancer survivor group. So ada orang yang dah pernah melalui rawatan, dah sembuh, so mereka akan bagi sokongan, nasihat, dan mereka ada banyak aktiviti. So itu sesuatu yang bagus lah. Dan itu saya rasa itu caranya. Tapi yang satu lagi penting untuk kita dengan program-program macam ni dan dengan meningkatkan kesedaran kepada adanya prostate cancer ni, ini bukan salah siapa-siapa. Dia tak boleh dicegah. Kalau dah dapat itu takdir. So lepas yang penting kena berhadapan dengan dia. So kita harap tak ada stigma dan boleh diterima dan mendapat sokongan semua orang. Okey, saya tertarik dengan kata-kata doktor tu, tiada stigma. Tetapi kalau nak menjelaskan, pastinya ada stigma di kalangan masyarakat juga terhadap mereka yang menghidap kanser prostat ini, iaitu sejauh manakah keberkesanan mereka terhadap, adakah mereka masih lagi mampu berfungsi untuk melaksanakan hubungan suami isteri, dan adakah mampu lagi pesakit ini mengeluarkan, orang kata nak melahirkan zuriat untuk memberikan zuriat kepada pasangannya. Bagaimana doktor? Itu soalan yang bagus tu. Itu terpulang sebab kanser prostat ini lebih banyak melibatkan kaum lelaki yang menjangkau usia 60-an, 70-an. So tanpa kanser prostat dengan masalah kesihatan lain, kencing manis, darah tinggi, kadang-kadang hubungan suami isteri pun dah terjejas. Tapi memang betul kalau semasa menjalani rawatan kanser prostat ini, setengah orang akan rasa fungsi itu kurang sikit. Tapi semua ni semasa rawatan. Kadang-kadang dah lepas rawatan dia pulih. So sama dengan zuriat tu, kalau semasa rawatan, setengah rawatan itu mungkin tak, lepas tu tak boleh pulih. Kalau buat operation untuk membuang kelenjar prostat itu kadang-kadang susah nak pulih. Tapi kalau rawatan lain ke, kadang-kadang masa rawatan tak boleh, tapi lepas rawatan ada mungkin lagi. So bukan kata putus harapan, tak ada cara lain untuk dapat zuriat. Dapat zuriat tu banyak cara. So betul. Pasti tak perlu putus harapan dan pasti ada jalan penyelesaian untuk setiap masalah. Pasti untuk penderita kanser prostat ni juga doktor. Bercakap tentang kanser prostat, pastinya juga kita menyentuh sedikit lah tentang bagaimana yang dirawat. Jadi apa mungkin proses-proses dan prosedur yang dilakukan doktor? So macam yang saya cerita tadi, kalau doktor rasa kelenjar prostat itu mencurigakan, doktor akan sarankan untuk membuat biopsi. Biopsi itu melibatkan keluarkan sikit tisu dari kelenjar prostat untuk dihantar kepada makmal, tengok sel. Kalau sel itu ada sel barah prostat, kanser prostat ini, dia akan ada beberapa maklumat lah. Risiko, berapa risiko tinggi, risiko sederhana atau risiko rendah, dan juga dia ada satu skor lah. Lepas tu kita akan buat scan seluruh badan untuk tahu peringkat mana. Kalau sel barah dah merebak kepada organ lain, dia kira peringkat 4. Kalau tak, dia kurang dari peringkat 4. Dan rawatan itu sebenarnya banyak sangat bergantung pada risiko serta bergantung pada peringkat kanser. Kalau yang risiko paling rendah dan kanser bukan yang jenis agresif, kadang-kadang kita pantau saja. Kita pantau dengan PSA. Maksudnya kita tak rawat serta-merta, sebab rawatan itu kadang-kadang membawa kesan sampingan juga. So kita akan rawat bila perlu, tapi kita tak nak rawat terlampau awal. Tapi untuk risiko sederhana, risiko tinggi, dan rawatan itu kalau bukan peringkat keempat, maksudnya belum merebak dan sel-sel kanser itu cuma dekat kelenjar prostat sahaja. Rawatan itu sama ada melibatkan pembedahan, iaitu membuang kelenjar prostat, atau rawatan melibatkan radioterapi. Radioterapi itu bukan semata-mata radioterapi, tapi kena bersamaan pada masa yang sama dengan injection ubat untuk mengawal hormon testosteron, iaitu hormon kaum lelaki. So rawatan dengan radioterapi dan hormon itu boleh dari 6 bulan sampai 2 tahun. Tapi lepas tu kita tak hentikan semua rawatan, dikira sembuh. So itu rawatan untuk membuang kelenjar prostat lah. Sama ada operation atau radioterapi. Kalau peringkat 4, dia rawatannya lebih melibatkan kepada penggunaan ubat anti hormon tu dengan ubat makan atau ubat kemo. Matlamat rawatan untuk peringkat keempat atau peringkat akhir ni adalah untuk mengawal kanser tu, dan dengan rawatan kita tahu kita boleh mengawal sekurang-kurangnya 3-4 tahun. Setengah orang lebih lama. Okey, dan kadang-kadang doktor, ramai di kalangan masyarakat kita ni lebih tertarik kepada mitos dari mendapatkan info. Bukan apa, mitos ni kadang-kadang ini yang kadang-kadang menakut-nakutkan mereka, nak menyedapkan hati mereka untuk lari daripada kenyataan yang hakiki bahawa penyakit ini perlu dirawat. Okey, bagaimanakah cara-caranya untuk kita mendidik kepada mereka di luar sana supaya
mendapatkan info yang tepat berkaitan kesihatan, khasnya mengenai kesihatan kanser prostat ini? Saya untuk bulan November ni memang kita ada kempen untuk meningkatkan kesedaran. Saya menyarankan supaya mendapat info daripada unsur yang boleh dipercayai lah. Ya. Salah satu adalah www.beatprostatecancer.my. Ini satu NGO dan jangan percaya pada apa yang you nampak kat Instagram ke TikTok ke. Pada masa yang sama saya nak ambil kesempatan ini untuk promote sikit dalam bulan November ni Prostate Cancer Trust Fund iaitu yang terdiri daripada NGO. Dia ada satu pertandingan TikTok untuk membagi fakta yang betul, dan pertandingan TikTok tu berakhir dalam 3 hari lagi. So kalau berminat tu tolong pergi cek TikTok. Dia semua link ada kat www.beatprostatecancer.my. Itu ni. Dan jangan lepaskan peluang, orang kata ambil tahu untuk mengetahui tahap kesihatan kita, itu yang paling penting. Dan doktor, sebaik mungkin untuk pesakit kanser prostat ini, pemakanan memainkan peranan penting untuk dijaga juga antara faktor yang mempengaruhi lah tahap seseorang itu untuk dalam keadaan nak menjaga kesihatan mereka untuk pemuliharaan lah, untuk sisi kesihatan. Dan mungkin doktor boleh sarankan antara pemakanan yang disesuaikan, pemakanan yang sihat yang disarankan kepada pesakit ini. Pemakanan yang seimbang dari segi zat-zat nutrien. Pemakanan jangan terlampau masin, jangan terlampau berminyak, jangan terlampau manis. So dalam kesederhanaan dan kena berkhasiat. Dan kalau untuk rawatan ataupun orang kata apa, penilaian awal kanser ini, sekerap mana perlu dilakukan ataupun bagaimana doktor? So ini bergantung pada berapa kerap kanser ni boleh dijumpai. Seperti mana di negara barat macam Amerika Syarikat ke atau kat Eropah, mereka sarankan macam kaum wanita buat pap smear setiap tahun, mereka buat blood test setiap tahun. Tapi kadang-kadang ni tidak, kadang-kadang kita boleh mengesan kanser yang tidak aktif. So itu tak disarankan. Di Malaysia kita sarankan supaya golongan yang berisiko tinggi membuat ujian darah bila menjangkau usia 55 ke atas. Dan kalau yang tak berisiko tinggi, bila buat pemeriksaan badan sama ada setiap tahun ke setiap 2 tahun ke, tambahlah ujian darah PSA itu. Dan kalau ada sesuatu kalau bacaan ujian tu tak normal, jumpalah doktor pakar. Dan kebanyakan antara mereka kita di luar sana ni kan takut nak melakukan ujian ni. Satu, selain daripada takut nak menerima kenyataan, takut harga pun ia juga. Kononnya harga tu mahal, kos tu mahal. Kita nak tahu doktor, harga untuk kos nak memeriksa darah untuk mengetahui sel kanser seseorang itu. Untuk PSA semata-mata untuk ujian PSA, kos dia tak tinggi sangat. Dia bukan sesuatu ujian yang special sangat, susah nak buat sangat. Banyak mau boleh buat. Kos tu bergantung sebenarnya pada mana hospital mana. Kalau pesara kerajaan buat ke hospital kerajaan, cumalah. Tapi kalau kat mau swasta, saya rasa tak lebih daripada RM100 untuk siasatan itu. Okey. Orang kata pun sebenarnya mencegah itu lebih baik daripada mengubati secara khususnya doktor. Jadi hari ini berkesempatan di Apa Khabar Malaysia lah, mungkin kita beri ruang kepada doktor memberikan nasihat ataupun orang kata apa, kata-kata kepada khususnya golongan lelaki, tapi amnya kepada semua rakyat Malaysia nak jaga kesihatan ni. Kesihatan tu penting. Lebih khusus pada kanser prostat ini, kesihatan tu penting untuk beberapa benda. Satu adalah prostat kanser ni boleh dirawat. Jangan malu, jangan ego. Di kesan awal tu banyak rawatan, dan lepas rawatan kehidupan sambung macam biasa. So itu yang penting. Tapi dengan kesihatan yang lebih tahap kesihatan yang lebih baik, itu memberi peluang dan pilihan rawatan yang lebih banyak. So doktor nak sarankan supaya menjagalah kesihatan, dan kalau ada apa-apa kesanlah awal. Itu dia. Paling penting jaga kesihatan, amalkan gaya hidup sihat daripada pemakanan yang teratur. Mungkin kita boleh bersenam juga Okey doktor, bersenam, dan jangan kalau merokok tu kurangkan merokok. Sebab mungkin jangan merokok, itu lagi bagus doktor Okey. Dan doktor, kita nak tahu juga kat luar sana mereka kadang-kadang tertarik untuk makan suplemen ataupun makanan tambahan yang dikatakan ini makanan tambahan ni baik untuk kesihatan tertentu. Dan adakah ini merupakan antara faktor risiko juga untuk menyebabkan seseorang itu menghidap risiko kanser ini, dan adakah pemakanan tambahan ini merupakan langkah yang tepat juga untuk membantu mereka untuk merawat penyakit mereka ini? Jawapan yang senang adalah tak sangatlah. Tak sangat. Sebenarnya terjadinya kanser prostat ini dia tak ada sebab tertentu.
dia banyak unsur. Bila ditambah sekali dengan genetik, dengan pemakanan kurang sihat, merokok, tahap kesihatan yang kurang, dan mungkin stres kerja ke, semua ini bertambah. Kalau nasib tak baik, dia kenalah kelenjar prostat. So nak makan suplemen tu semua tu okey untuk kesihatan secara umum, tapi sebenarnya dia tak mencegah terjadinya kanser prostat lah. Jadi pastinya juga kalau kita memilih suplemen ataupun makanan tambahan itu pun itu bagus, Mainkan peranan, ya? Tapi dia juga memainkan peranan dalam memberi kesan kepada keseluruhan kesihatan kita. Nurul ambil suplemen. Saya ambil suplemen daripada farmasi dan disarankan doktor sahaja. Saya tak pernah nak beli suplemen yang ada jual di pasaran yang kadang-kadang yang kita tidak sahih kan. Bagaimanakah daripada proses pengeluarannya, bagaimana adakah ianya mendapat KKM, itu kita perlu ambil kira. Ya, itu penting. Dan doktor, mungkin doktor boleh berikan satu tips juga kepada mereka di luar sana supaya cakna tentang kesihatan mereka, khasnya lelaki. Saya tahu kaum lelaki 40-an, 50-an semua gagah, ego kan. Tapi bila usia meningkat, memang tak boleh lari daripada proses usia meningkat, dan juga tahap kesihatan akan turun sikit. So kena kekalkan cara hidup yang sihat, pemakanan yang seimbang, bersenam seeloknya, tidur cukup, dan kena prihatinlah dengan kesihatan sendiri. Dan untuk keluarga yang tepi-tepi, keluarga kaum-kaum lelaki ini, kalau ada apa-apa, nasihatkanlah lelaki di dalam keluarga anda untuk mendapat saringan prostate cancer. Okey doktor, dan mungkin sedikit saja lagi berbaki. Saya terfikir kadang-kadang orang cakap jaga makan, tetapi apakah makanan yang perlu dielakkan untuk penghidap kanser prostat ini supaya ia tidak menyebabkan sel kanser itu cepat membiak, yang perlu dielakkan? Tak, dari segi pemakanan tak ada apa-apa yang sangat-sangat. Saya tahu memang ada mitos kata, tapi biasanya sebab kanser prostat ini dia aktif sebab hormon lelaki. So kalau yang kaum lelaki yang bina badan makan suplemen yang ada hormon lelaki, itu kena stop lah. Kalau tak, dia memang akan menjadi teruk. Ya, yang penting kita kena jelas di mana di antara mitos dan juga fakta. Jadi dengan itu kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Yeo Wisian, pakar perunding urologi Pusat Perubatan Universiti Melaya. Banyak informasi dan juga pengetahuan yang kita dapat hari ini kongsi bersama dengan kita dan juga penonton Pekabaran Malaysia, Doktor. Terima kasih banyak-banyak. Okey, baik. Dan kita akan berhenti rehat seketika dan kembali selepas ini. Untuk menjadi wanita adalah sesuatu yang bernilai harganya, dan untuk menjadi wanita saya kira perlu memberikan inspirasi kepada wanita yang lain, adalah memberikan satu impak yang sangat positif kepada masyarakat. Okey, kita bercakap peranan wanita. Peranan wanita ni tak pernah putus ya. Sebagai seorang anak, sebagai seorang ibu, isteri, wanita berkejaya, dan juga orang kata apa, 360 darjah takkan ada jalan penghujung dan penghentiannya. Ya, itu sebenarnya ya, wanita itu begitu banyak peranannya juga, dan begitu banyak lagi yang boleh dilakukan. Dan jadi hari ini di Apa Khabar Malaysia, sesuatu yang saya kira cukup menarik, kita bawakan jelitawan ya, Mrs. Globe 2023 untuk kita mencerita ataupun mengetahui apa pengalaman kedua-duanya dalam pertandingan ini. Jadi kita nak ucapkan selamat datang kepada Jamie Chong, Mrs. Malaysia Globe di sebelah sana, dan juga Stephanie Alcantara, Mrs. Malaysia Classic Globe juga. Dua-duanya begitu jelita di sana ya. Dan mungkin kita boleh mengucapkan tahniah di atas kemenangan yang diraih, dan inilah dikatakan jelita bukan hanya paras rupa, tetapi kecantikan itu terpancar dari dalaman. Nah, ini yang kita nak kupaskan dan kita nak bahaskan pada hari ini. Dan mungkin kita boleh mulakan dengan Jamie terlebih dahulu, yang merupakan Mrs. Malaysia Globe, dan mungkin Jamie boleh berkongsikan kemenangan, detik-detik kemenangan apabila dinobatkan sebagai pemenang Mrs. Malaysia Globe. Apakah perasaan yang dapat dirasakan? Ya, sebenarnya terima kasih. Dan sebenarnya perjalanan ini kan tidak mudah seperti yang dilihat ya. Kita perlu menggunakan beberapa bulan untuk persiapan, dan ia melibatkan banyak tentang pertunjukan bakat, pengucapan awam, kecergasan fizikal, dan juga itu berjalan catwalk, dan semua ini adalah kita dari
pertama kali kita buat sampai ke akhir tamat. Yes. Dan pencapaian ini amat bermakna bagi saya untuk memperolehi peluang positif dan juga bagi kaum wanita boleh mencipta satu perubahan hidup baru bagi saya. Okey, itu untuk Jamie. Bagaimana pula untuk Stephanie, pengalamannya dan apa yang dirasai setelah diberitahu sebagai pemenangnya? Bagi saya, keutamaan patut diberikan towards penjagaan diri and pengurusan masa. Kita juga patut ada or at least tetapkan maklumat yang jelas. And selain daripada tu, kita kena ada keseimbangan antara kehidupan and kerja, and as well kena bina satu sistem sokongan yang kukuh. Betul. Itu dia. Saya tertarik sebenarnya antara Mrs Malaysia Globe dan juga Mrs Malaysia Classic Globe. Apakah yang membuatkan perbezaan dua kategori ini? Very easy. Senang je. Kita punya umur. So Mrs Malaysia Globe would be 45 tahun ke bawah. And I am the tua one lah. 45 and ke atas. So tahun ni I'm 49. Umur itu tak orang kata menunjukkan apa umur sebenarnya. Yang penting keazaman dan juga apa yang kita mahukan dalam kehidupan kita. Okey, mungkin kita balik kepada Jamie lagi. Apa sebenarnya mungkin aspirasi ataupun yang dipegang oleh anda sendiri sepanjang dalam pertandingan ini? Okey, saya bercita-cita untuk menjadi satu ahli perniagaan yang berjaya dan juga menggalakkan semua kaum wanita untuk mengejar impian mereka, terutamanya dengan wanita yang sudah berkahwin, minta maaf, dan juga yang ibu tunggal, supaya kekal positif dan juga tidak berputus asa. Tak apa. Itu menunjukkan rambut Jamie ni rambut yang sihat. Licin kan? Sampai crown pun tak boleh lakukan. Okey, dan seterusnya bagi Stephanie, saya lihat kan untuk memperkasakan wanita, pastinya kejayaan ini akan memberikan suntikan dan juga inspirasi kepada Jamie untuk memberikan yang terbaik juga kepada wanita, khasnya penglibatan terhadap kerja-kerja kebajikan. Okey, apakah antara fokus kerjaya kebajikan yang dilakukan oleh Stephanie terhadap golongan wanita? Okay, for me sebenarnya saya seorang ibu tunggal, and saya ada 2 orang anak, 22 dengan 16 tahun, and anak kedua saya is a special needs. So saya punya advocacy is nak tolong kids yang ada masalah pembelajaran, in terms of katakan kalau dia orang nak that kind of activities yang kita boleh buat macam charity work, fundraising semua. So these are the areas yang I nak concentrate on. So hopefully dalam 1 tahun, jangka masa 1 tahun ni, from tahun ni sampai tahun depan, there will be a lots of activity yang kita boleh buat bersama-sama lah dengan with golongan yang rasa our idea tu serasi. Jadi orang kata kepada bakat-bakat muda ataupun jelitawan-jelitawan yang lain di luar sana yang mungkin rasa satu masa nanti saya nak cubalah untuk masuk Mrs juga. Jadi kita balik kepada Jamie, apa mungkin nasihat ataupun yang boleh disampaikan kepada mereka yang baru nak mencuba untuk masuki Mrs dan juga pertandingan seperti ini, Jamie? Okey, nasihat saya ialah tetapkan maklumat dan sentiasa bersikap baik. Dan lagipun masa pun amat penting dari segi untuk memperuntukkan jadual kerja anda, kehidupan peribadi dan juga macam aktiviti yang berkaitan dengan pertandingan. So Kiranya Jamie sebenarnya ada kerjaya, Jamie dan both ni juga Stephanie ada kerjaya, tapi di samping itu masuk untuk Mrs ni juga Okey. Dan kalau tadi kan kita dah tahu Stephanie mengenai hala tuju untuk memperkasakan wanita daripada segi untuk memfokuskan kepada anak-anak kurang upaya, kelainan upaya. Dan bagi Jamie pula, apakah fokus yang ingin disumbangkan kepada golongan wanita menerusi kemenangan atas platform kemenangan ini?
Saya harap dari platform yang saya menangi akan meyakinkan lebih banyak kaum wanita. Seperti saya, sebenarnya saya pun ibu tunggal dengan 2 anak. So jangan putus asa, tengok hadapan. It's like nothing is impossible. Ya, itu Saya tak sangka Betul, kedua-dua ni adalah wanita yang begitu hebat. Hebat Kecantikan sekali. mereka sememangnya luar dan dalam. Betul. Banyak Bukan kita saja ucapkan. ibu tunggal tetapi juga mempunyai aspirasi yang kuat untuk mencuba pelbagai cabang dalam kehidupan. Jadi kita balik kepada Stephanie. Mungkin rancangan di masa depan ataupun yang nak kongsikan dengan kita hari ini. Boleh. Sebenarnya I am the pengasas untuk Borneo Fashion Week. I see. Okay. Sama dengan Malaysian Fashion Week, KL Yeah. Fashion Week. Cuma dia punya fokus tu terhadap designer daripada Sabah dan Sarawak. Sebab selama ni there is no platform untuk dia orang nak tunjukkan dia punya kain, you know, keringkam lah, Puah Kumbu, all that tak ada. So we started that in 2017. 3 tahun berturut-turut we organised it. Tapi sejak COVID happen, so we pun diamlah sekejap, you know, we were quiet for a while. Tapi tahun ni, or at least mungkin next year kita akan start balik to have another one in 2023. Okey. Dan Jamie pula bagaimana daripada segi kelangsungan perniagaan ketika ini, apa yang sedang dilakukan? Sekarang saya ialah real estate negotiator hartanah. So sesiapa yang berminat boleh cari saya. Itu dia dengan cantiknya kan, dengan bijaknya. Okey. Dan Jamie, khasnya saya nak kupaslah, nak tanya rahsia Jamie untuk kelihatan sentiasa cantik, nampak ceria dalam masa sama merupakan seorang ibu tunggal bukanlah sesuatu yang mudah kerana perlu mencari rezeki untuk anak-anak juga, dan mengenai cabaran yang dihadapi dalam untuk dalam masa sama nak menampilkan diri ini, sebenarnya saya ni fit, saya ni okey, dan mungkin cabaran-cabaran yang dilalui yang mereka di luar sana tak tahu pun sebenarnya. Dan untuk sampai ke tahap ini kita lihat tahap yang indah belaka, dan mungkin Jamie boleh kongsikan. Sebenarnya dari luar semua mesti nampak cantik kan. Dari dalam sebenarnya kita pun ada yang hard time jugalah. Tapi asalkan I believe that kita jangan berputus asa, apa pun boleh berlaku. Ya, macam saya saya pun tak rasa saya akan di sini hari ini, tapi it happens. So So we are thankful. Yes, correct. Dan bagi Stephanie sendiri, apa yang membuatkan trigger atau menjadi punca untuk Stephanie bangkit untuk menjadi ke depan wanita yang lebih berjaya dan suaranya didengari? Kalau kita tak buat benda ni untuk diri sendiri, tak ada siapa lagi akan tolong. I also just want to apologize sebab mungkin saya punya bahasa tu tak berapa fasih. Tapi for me, kita punya future lies in our own hands. Apa yang kita decide, apa yang kita nak buat, semua terpulang pada diri kita sendiri. Like I said, kita kena ada ataupun bina satu sokongan or support system yang kukuh. Macam kita punya family, mom and dad, you know, things like that, it can help us out a lot. So that is, that's how I feel. Bagi mungkin untuk Jamie pula, apa kata ataupun kata-kata lah kepada semuanya kat luar sana selepas dah dimahkotakan sebagai pemenangnya Mrs. Group 2023 ini kepada penonton Perkabaran Malaysia. Saya nak berterima kasih sekali lagi kerana memberi peluang ini untuk saya hari ini, dan saya berharap kaum wanita semua akan kekal positif dan tidak berputus asa. Saya ingin meninggalkan satu petikan yang kuat, iaitu kita mungkin selalu menghadapi kekalahan tetapi kita tidak boleh dikalahkan. Terima kasih. Itu dia. Kita perlu kekal kuat ya. Kekalahan yang pertama bukan menunjukkan kekalahan selamanya. Okey, nak tahu juga rahsia cantik Jamie ni. Apa rahsianya? Rahsia? Jadi sendiri. Be yourself. Be yourself. Yes. And kekal tulen yang amat sangat penting. Jangan dipengaruhi dengan sifat palsu. Jadi Stephanie pula, apa tips kecantikannya, senyuman dua-dua ni hari ni? Sebenarnya tip kecantikan daripada luaran tu is biasa. Most of us kita buat kan, bangun pagi, basuh muka, moisturizer, semua tu yang standard. Tapi daripada dalaman tu, macam mana kita rasa tentang diri kita sendiri? You know, are we happy where we are? Are we doing the right thing?
because I believe in karma. Apa yang kita buat kat orang, benda tu lah akan datang balik to us. You know, it's like one whole cycle kan. So I believe that if kalau kita punya pendirian and our our feelings is not tulen, tak genuine, benda tu lah akan nampak daripada luar. So we have to be real with ourselves daripada dalaman tu. That's how I feel. Cabaran dia adalah untuk mendidik diri kita terlebih dahulu sebelum nak lemparkan 10 kilo makeup on our face kan. Menjadi diri sendiri dan sentiasa orang kata apa, jaga dalaman dulu daripada yang luaran ini. Itu penting juga, tapi dalaman itu membawa kepada yang luaran. Betul, saya sangat setuju. Dan Stephanie mempunyai anak kelainan upaya, wanita yang berkerjaya dan seorang ibu dan nak menginspirasikan wanita. Bagaimanakah cabaran untuk membahagikan masa ni supaya ianya di landasan yang betul? Okey, dalam satu hari ada 24 jam. Kita tidur, bagi I tidur ni dalam 5 jam lah normally. 5 jam. So sebelum selain daripada tu we are awake kan, kita bangun. So pagi tu semua hal pasal anak. Dia orang punya breakfast lah, dia orang punya hantaran ni, and then afternoon kita kerja. And then at night is for me to just relax my brain. So I have macam compartment tau. Compartment A untuk my kids, compartment B untuk cari duit, compartment 3 is for myself, and compartment 4 is for us to rest. Itu je. That's how I look at it. Kalau kita campur aduk everything together, then it will be like rojak lah. Betul. You know, so I just have to focus. And it has to be a conscious focus that we put into our daily lives setiap hari. Betul. Dan Jamie sendiri mungkin di kesempatan yang ada, bagaimanakah cara untuk Jamie membahagikan masa? Juga sama macam Stephanie yang cakap tadi, yang tadi saya pun sudah cakap, itu mengurusan masa itu memang amat penting. Sebab dari segi you punya jadual kerja anda, kehidupan peribadi, dan juga macam kalau ada aktiviti berkaitan dengan pertandingan. So semua ialah amat penting in organize. Terima kasih. Jadi sekali lagi kita ucapkan tahniah kepada dua jelitawan kita, Jamie dan juga Stephanie. Bukan saja dimahkotakan, tapi hari ini terbukti di mana mereka ini mempunyai bakat, personality dan yang pastinya senyuman dan juga wajah yang begitu jelita sekali. Nurul, Dan terima kasih kita ucapkan, dan semoga mereka ini memberikan semangat kepada kita dan menyuntik semangat kita untuk menjadi wanita yang lebih maju, yang lebih berdaya saing dan terus memberikan manfaat kepada wanita lain. Itu dia kelebihannya. Terima kasih kita ucapkan sekali lagi. Dan sebenarnya jadi wanita ni kan bukanlah sesuatu yang mudah dan persepsi untuk kata wanita ni duduk di dapur sama sekali adalah tidak benar sama sekali, kerana kita juga mampu mengubah dunia dengan apa yang kita lakukan, hasil memberikan kebaikan. Dan di kesempatan masa yang ada ini kita ucapkan ribuan terima kasih kepada tetamu kita, dan ribuan terima kasih juga kepada penonton yang sudi bersama kita dari awal sehinggalah ke sini. Ya, betul. Dan seperti biasalah kita suka ingatkan anda, walaupun kita sudah menutup tirai di Apa Khabar Malaysia, anda perlu terus setia dengan kami di Bernama TV. Kerana banyak lagi program bakal kami sajikan buat anda. Saya Nur Salihah Azmi. Saya Nurul Umul. Assalamualaikum, salam hormat dan sampai jumpa lagi. Bye-bye. Sampai jumpa lagi. Bye. Terus bangkit, yakin berdiri. Segala sedosa